Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Man arafaha nafsahu faqad arafaha rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenali dirinya rata-rata, insya Allah kenal Tuhannya yang nyata. Kenal Tuhannya yang nyata, binasa jasad. Tak ada jasad, hilang jasad, habis jasad, tak nyata jasad. Itu peringkat-peringkatnya. Man, siapa nak mengenal, bukan kenal. Barang siapa nak mengenal Tuhannya, mesti mengenal terlebih dahulu. Mestilah dulu kenal dirinya rata-rata. Sentiasa saya bila nak buka live streaming untuk grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Orang-orang yang sudah mengenali saya. Akan tetapi bila tuan-tuan nak juga tengok, bolehlah tengok. Bolehlah dengar, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tak berkenan, tak bersesuai, tutup handset, tak buang masa. Ya? Jadi kalau tuan-tuan ahli kajian fiqh, kajian syariat, kajian Al-Quran, kajian hadis, saya tak panggil tuan-tuan tengok video ni. Ya? Tak jemput. Saya tak minta upah, tak minta bayaran. Saya bukan nak tunjuk ilmu, bukan nak tunjuk pandai, yang mana berbagi, berkongsi, bermuzakarah kepada kaum ahli grup Nur Mutiara Ma'rifatullah. Di luar daripada ahli grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, saya tidak mengizinkan untuk komen, membagi pendapat. Ya, saya tak izinkan. Awaluddin Ma'rifatullah. Awal-awal agama mesti mengenal Allah. Bila dah kenal Allah, jangan nak jadi Allah. Bila sampai mengenal Allah, bila sudah mengenal Allah, jangan nak jadi Allah. Bila sudah sampai ma'rifatullah, bila sudah dan bila selesai, bila dah faham, kembalilah ke syariat. Jalankanlah syariat. Hakikat tak jalan syariatnya,
batilun. Hakikat makrifat tak buat syariatnya, tak nampak syariatnya, tak tegak syariatnya, tak wujud syariatnya, tak nyata syariatnya, batal. Ada ruh, ada nyawa, ada jiwa, jasad tak ada. Gerak ruh itu tak nyata, batal geraknya. Gerak syariat jasmani tak ada ruhnya, tak ada jiwanya, tak ada nyawanya, batal. Batal syariatnya. Sia-sia syariatnya. Siapa yang gerakkannya? Ini awal-awal nih, bukan kajian tinggi-tinggi. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Awal-awal hukum mengenal Allah. Awal-awal sekali daripada yang awal mesti kenal Allah. Kena buka hadisnya, berpandukan hadis. Mana hadisnya? Hadis qudsi. Man arafaha nafsahu faqad arafaha rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasa. Barang siapa mengenali dirinya rata-rata, insya Allah kenal Tuhannya yang nyata. Kenal Tuhannya yang nyata, binasa jasad. Tak ada jasad. Hilang jasad. Habis jasad. Tak nyata jasad. Itu peringkat-peringkatnya. Man siapa? Nak mengenal, bukan kenal. Barang siapa nak mengenal Tuhannya, mesti mengenal terlebih dahulu. Mestilah dulu kenal dirinya rata-rata. Paham sampai di sini? Nah, apa yang dipanggil rata-rata ni? Bunyi rata-rata ni macam mana? Jasmani, rohani, diri zahir, diri batin. Mengenal diri zahir dan mengenal diri batin. Macam mana nak mengenali diri zahir, nak mengenali diri jasmani, nak mengenali diri nyata, diri terdiri, diri nyata, diri yang berdiri, diri nyata. Macam mana nak mengenalinya? Buka hadis, buka Al-Quran. Diri zahir ni diri manusia tidak? Diri zahir ni, diri terdiri ni manusia tidak? Kita ni manusia ke tidak? Mudah kan? Mengenal diri terdiri, ingatlah, ketahuilah bahwasanya diri kita ini diri makhluk, diri manusia, diri yang diciptakan, diri yang dizahirkan, diri yang didirikan. Maka buka Al-Quran surah Abasa ayat 24. Kita sentiasa mengaji mesti berpandukan Al-Quran dan hadis. Jangan di luar daripada ini. Adapun kepahamannya mengikut paham ilmu kita. Di surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Apabila mengaku paham bahwasanya diri kita ini manusia, sebenar-benar manusia, maka hendaklah memperhati makanan kita. Apa yang kita makan. Ingatlah apa yang kita makan. Rasalah apa yang kita makan. Maka kita ketahuilah apa diri kita ini. Bila manusia tidak memperhati makanannya, maka bukan
bukan manusia. Berpulanglah kita nak mengkaji surat ayat yang ada pada Al-Quran. Bukan menambah-nambah, bukan merubah-merubah, tapi berpulang ke pahaman, keilmuan kita, mentafsirkan surah ayat mengikut kepahaman. Sebab paham ini banyak. Ada paham syariat, ada paham tarekat, ada paham hakikat, ada paham makrifat, ada paham kalam, ada paham musyahadah, ada paham ghaib. Al-Quran itu berbagai cara penafsirannya, mengikut keilmuan kita masing-masing, bukan mengikut akal kita. Al-Quran tak boleh ditafsirkan melalui akal. Akal tak boleh mentafsirkan Al-Quran, tapi akallah yang mengikut Al-Quran. Jangan Al-Quran yang dibawa pergi ke akal, akal yang mengikut Al-Quran. Jadi apa yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di dalam Al-Quran, kita, akal kita, ilmu kita, cara kita, pemikiran kita, tunduk dan taat apa yang sudah ada dijelaskan di Al-Quran. Jangan rubah-rubah lagi, jangan ketuk tambah lagi. Jadi carilah tafsir sebenar. Ya. Yang dimaksud tafsir tu, yang dimaksud tafsir Al-Quran itu bukan alih bahasa. Tahu tafsir? Bukan translate. Tahu translate? Dari bahasa Al-Quran ke bahasa Melayu, dari Al-Quran ke bahasa Indonesia, dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Itu translate. Itu apa? Translation. Daripada bahasa Al-Quran kepada bahasa Inggris, kepada bahasa Melayu, kepada bahasa Indonesia, dan banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Itu translate Al-Quran. Paham di sini? Kalau tafsir, alih bahasa, bukan makna. Jangan tersilap. Makna hakiki Al-Quran itu bukan kitab. Makna daripada Al-Quran itu bukan kitab. Al-Quran itu setelah dikitabkan, setelah ditulis, barulah dia bernama Al-Quran. Al-Quran, sebenar-benar Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, wahyu, yuha. Setelah sampai kepada Muhammad, barulah berbunyi Al-Quran itu. Daripada Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka berbunyilah Al-Quran itu. Dah semua habis sudah wahyu, yuha, wahyu yang diwahyukan, barulah dikitabkan, barulah disempurnakan, dibagi baris, boleh dibaca, dibagi tajwid, harkat, ada alatnya. Membaca, mengaji Al-Quran ini, mengkaji Al-Quran ini ada alatnya. Itu kepada ahli tilawah. Belajar kepada ahli tilawah. Saya bukan ahli mengkaji Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi saya katakan mengenali diri rata-rata, mengenali Tuhannya yang nyata. Maksud kenal diri rata-rata, kenal diri zahir, kenal diri batin.
Sebelum kenal diri batin, kenal diri zahir. Apa diri zahir? Manusia. Ya. Nah, kalau nak mengenal manusia, nak mengenal jasmani, kita buka Al-Quran surat Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia memperhati makanannya. Berpulang mentafsirkannya, berpulang memaknainya. Jadi jangan gaduh. Jadi kaum syariat tak sama mentafsirkan, membuka makna ayat itu dengan kaum hakikat. Kaum syariat ni ada tak? Kaum yang berilmu syariat ni ada tak? Kaum yang berkaedah syariat ni ada tak? Kaum yang berkaedah hakikat ada tak? Yang banyak sekarang ni, kaum syariat tidak mengakui keberadaan kaum hakikat. Kaum hakikat tak mengakui keberadaan kaum syariat. Bertelagah terus sampailah sekarang. Kaum syariat menuduh kaum hakikat ni sesat. Kaum hakikat menuduh kaum syariat ni sesat. Ini kedua-dua kaum ini sama-sama sesat. Sebab sesat menyesatkan, sesat menuduh sesat. Akhirnya kedua-duanya sesat. Kalau dia tak sesat, dia tak menuduh, tak mentoboh orang sesat. Okey, sampai di sini faham? Okey. Itu makanya jangan mengkeji orang sesat, jangan menuduh orang sesat, jangan memfitnah orang sesat. Waalaikumsalam tuan. Alhamdulillah. Grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenarkan menyesat-nyesatkan kaum siapapun. Kalau ada ahli kaum kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah atau ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, bukanlah termasuk, tergolong daripada ahli kaum kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Dia bukanlah orang-orang kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Tidak mengkeji, tidak memuji, tidak memfitnah, tidak mentomoh orang, tidak menuduh orang, tidak bermusuhan kepada ahli syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, ghaib, tasawuf, sifat 20, tauhid dan agama-agama yang lain yang di luar agama kita Islam. Inna dinna indallah al-Islam. Ingat itu. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita bercengkerama, jangan keji mengkeji, jangan hasut menghasut. Jangan. Dimanapun itu, semua saudara kita, baik Nasrani, Majusi, Yahudi, yang tidak beragama pun dia saudara kita. Iblis pun jangan kita keji. Iblis pun jangan dikeji. Syaitan pun jangan dikeji. Jin pun jangan dikeji. Yang bodoh jangan dikeji. Yang pandai jangan dipuji. Sebab segala puji hanya bagi Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kau sudah berucap, apabila kau sudah mengatakan, apabila kau sudah menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka sudah jatuh hukum kepada kamu. Maka sudah engkau berikrar, maka engkau sudah bersumpah bahwasanya tidak ada lain yang layak dipuji. Yang dipuji hanya bagi Tuhan sekalian alam. Selain Tuhan sekalian alam tak layak dipuji. Jangan kau memuji selain Tuhan sekalian alam. Inilah makna Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kau memuji
yang bukan atau selain daripada Tuhan sekalian alam, syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Ketiga-tiga kali kau kena. Bila syirik jali, kena ketiga-tiganya. Bila kau syirik hafizun hafi, kau terbebas daripada syirik jali. Tapi bila buat syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi, kau sudah terkena hukum syirik yang ketiga-tiga peringkat ni. Dosa perbuatan yang dibenci Allah, yang dilaknat Allah, yang tak disuka Allah adalah perbuatan syirik. Jangan sekali-sekali kau dekati syirik. Jangan sekali-sekali kau memikirkan syirik. Jangan sekali-sekali kau mengingat syirik. Jangan sekali-sekali kau memandang syirik. Syirik tidak diampunkan, tidak dimaafkan. Apapun kamu, siapapun kamu, dari jenis golongan apapun kamu, Allah tak akan ampunkan perbuatan syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Tidak akan pernah diampunkan. Boleh kau syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, ghaib, sampai di tahap ghaib pun kau masih kena hukum. Jangan lagi makrifat, dah batal hukum. Peringkat ghaib masih kena hukum, masih tegak hukum. Kau masih terhukum. Hukum tidak pernah gugur, hukum tidak pernah hilang, hukum tak pernah bertambah, hukum tak pernah berkurang, hukum tak pernah melihat, memandang siapapun kau. Hanya Tuhan yang tak kena hukum. Lain daripada Tuhan, selain Allah, kena hukum. Jadi tidak ada cerita dah sampai makrifat, dah sampai keputusan makrifat, dah gugur hukum, dah batal hukum. Mengada-ngada engkau. Jangan mengada-ngada. Ya. Yang sudah ada, jangan ditiada-tiadakan. Yang tiada, jangan diada-adakan. Yang sudah nyata, jangan dinyata-nyatakan. Yang sudah wujud, jangan diwujud-wujudkan. Yang sudah Tuhan, jangan dituhan-tuhankan. Yang sudah manusia, nak dimanusia-manusiakan? Itu bukan manusia kalau dimanusia-manusiakan. Keras sangat ya? Hah? Ya lembut lah ya? Ya? Yang nyata jangan dinyata-nyatakan. Yang wujud jangan diwujud-wujudkan. Kau nak macam itu kah? Ha? Berguru dengan pondan je lah. Ada pergi, ada datang. Ada langit, ada bumi. Ada Allah, ada hamba. Ada hitam, ada putih. Yang pergi mesti kembali. Bila pergi tak kembali, ini nak mati. Macam satu pergi, 1000 datang. Kau datang, tak ku undang. Kau pergi pun, tak ku hantar. Yang lahir pasti ada depan, ada belakang, ada bodoh, ada ada tinggi, ada pendek. Jadi kalau ada pergi, ya, jangan risau. Mesti ada datang. Tiap-tiap yang pergi mesti ada yang datang. Satu pergi, 1000 yang datang. Ini saya cerita apa nih? Tak tahu kan? Rezeki. Ini kau orang dah macam-macam cerita. Ya, ada apa ni, ada apa ni, ada apa. Tak ada apa-apa.
Rezeki kita ni ada pergi, ada satu pergi 1000 dah. Husnuzon lah. Ya Allah. Kenapa kau orang ni buruk sangka? Ya Allah. Rezeki sedikit datang, kita syukuri. Banyak pun datang, kita lagi syukuri. Apa maksud daripada ada datang, ada pergi? Duit tu datang terus tak pergi macam mana? Melambat dekat rumah. Rezeki ada datang tak pergi macam mana je? Duit dekat rumah tu, dekat bilik tu, semua duit terus. Cuba kalau duit tu dia tak pergi, apa jadi? Masuk dalam bilik air duit, masuk dalam bilik tidur duit, masuk dekat hall duit, dekat peti ais, peti sejuk, kabinet, semua isi duit. Macam mana? Sampai dekat kubur pun duit semua isi dia. Sampai malaikat pun tanya, apa kerja kau ni? Ada datang tak ada pergi. Manusia ni kalau ada lahir tak ada mati, macam mana? Dari tahun Nabi Adam sampai sekarang ni ada lahir tak ada mati, macam mana? Itu maksudnya. Jadi tak ada sindir-sindir, tak ada. Kata kita ni orang hakikat. Kita ni orang hakikat bukan? Kenapa berfikir syariat? Banyak yang tanya Bang Hadi tadi, bang, apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Tak ada apa-apa. Hidup ni apa adanya. Apa-apa ada semuanya. Hidup ni apa adanya. Apa-apa tersedia semuanya. Nak makan ada, nak naik kapal terbang ada, nak beli kereta ada. Betul tak ni? Hidup apa adanya tu, apa ada, apa-apa semuanya bukankah semuanya ni dah ada? Apa yang tak ada dalam dunia ni? Cubalah sebut satu. Tuhan ada, hamba ada, dunia ada, syurga ada, neraka ada. Tu tak payah, bini aku pun tengok, susah. Apa yang tak ada? Duit duit ada. Cuba sebut satu yang tak ada. Mana? Nanti aku bagi tahu. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Tak tahu kan? Tak tahu apa yang tak ada? Apa di dunia ni yang tak ada? Saya bagi time masa 3 jam. Jadi berapa? Apa di dunia ni yang tak ada? Ada yang berawal, ada yang berakhir. Tengok ya. Berawal, tidak berawal, berakhir, berawal. Ulang. Tidak berawal, tidak berakhir. Berawal, berakhir. Berawal. Yang kedua, berawal, tidak berakhir. Yang kedua, kedua-duanya berakhir. Berawal pun dia, berakhir pun dia. Ulang lagi. Tidak berawal, tidak berakhir. Berawal, berakhir. Berawal, tidak berakhir. Ini baru betul. Kena ulang balik. Kalau salah ni, susah aku. Kena elok-elok, pelan-pelan. Mana yang tidak berawal dan tidak berakhir? Mana yang berawal, berakhir? Mana yang berawal, tidak berakhir? Mana tu? Mana? Tidak berawal, tidak berakhir. Berawal,
berakhir. Berawal tak berakhir. Mana tu? 24. Nombor 4. Ada awal, tiada berakhir. Ada awal, tiada akhir. Itulah tadi. Ada awal tak berakhir, itulah dia. Sampai 3 saja. 1 tunggal esa, 2 sama, 3 tak ada bezanya. Itulah tadi. 1 tunggal esa, 2 sama, 3 tak berbeza. Ini guru saya cakap, bukan hadis ni, bukan Al-Quran. Ini guru saya, Jangan cakap ni Al-Quran, ini hadis pula. Tidak. Bila kau jumpa aku, aku akan bunuh kau. Bila kau jumpa aku bunuh kau. Maka akulah yang menggantikan kau. 1 esa, 2 sama, 3 tak ada bedanya. 3 tak ada bezanya. Bila kau jumpa aku bunuh kau. Aku gantikan kau. Bagaimana kaum hakikat, paham hakikat, memohon ampun kepada Allah, kepada Yang Maha Esa. Caranya suci zahir, suci batin. Yang kotor tu, itulah salah. Yang salah tu kotor. Perbuatan salah tu perbuatan yang kotor. Nak bersihkan yang kotor tu dengan yang bersih. Nak bersihkan yang bersih tu dengan yang suci. Nak sucikan yang suci tu dengan yang maha suci. Jadi bertaubat tu, minta ampun tu, sucikanlah diri zahir, sucikanlah diri batin. Itu makna taubat. Bukan mengucap-ngucap taubat, bukan mengucap-ngucap minta ampun, bukan sebut-sebut taubat, bukan sebut-sebut minta ampun. Itu bukan taubat. Itu pura-pura taubat. Menipu. Hukum qalbi, ada cahaya, ada aku. Maksudnya ada suci, ada maha suci. Ada suci, kembali ke maha suci. Aku tu maha suci. Cahaya tu daripada aku. Cahaya tu sifatku. Cahaya bukan aku. Aku bukan cahaya. Cahaya bukan aku. Maksudnya aku tu Allah. Bukan yang bercakap ni Allah. Ini nanti sekarang maklumlah, ni banyak salah faham. Ini sensitif sangat. Ni dah mengaku Allah, ni dah mengaku Allah. Cepat sangat nak tebuk. Alhamdulillah. Buka kulit nampak buka kaji dapat ilmu. Lancar kaji kerana diulang. Paham kaji kerana mendengar. Boleh dengar, boleh belajar. Orang belajar boleh pandai. Dengar tak pandai. Dengar tak dapat, belajar baru dapat. Yang Allah ciptakan ni sempurna, tidak ada yang sia-sia. Iblis pun diciptakan Allah tu tak sia-sia. Iblis ni bukan nak untuk merusak manusia. Iblis ni bukan untuk merusak manusia. Jangan silap. Adakah Tuhan buat sesuatu ni untuk merusakkan ciptaannya? Ingat Tuhan bodoh kah? Dicipta iblis tu bukan untuk merusak manusia, untuk membaguskan manusia, menguji manusia, mencari manusia sebenar-benar manusia. Iblis itulah yang ujinya. Iblis itulah yang medianya, batu asahnya. Iblis itulah. Jadi jangan salah. Kenapa Tuhan ciptakan iblis ni kalau nak rosakkan manusia? Bodoh, balul. Kecil tak nak belajar.
Besar bodoh. Dah bodoh bahlul pula lagi. Aku tak cakap engkau orang. Jangan silap. Aku ada sebut nama kan? Aku tak sebut nama. Jangan marah. Mana ada sebut nama? Kenapa merasa? Iblis ni ada nama dia juga. Iblis tu macam manusia. Manusia ni banyak tak? Iblis tu macam tu juga. Iblis. Itu belum lagi iblis. Itu nama iblis. Iblis tu nama. Jangan silap. Ini panggil iblis, sebut iblis. Dah iblis lah tu. Iblis tu nama. Manusia tu nama. Manusia. Nama. Kenalilah sebenar-benar iblis. Kenalilah sebenar-benar manusia. Ini sebut aja, bunyi aja manusia. Dah manusia. Belum. Manusia itu nama. Mana yang manusia tu? Yang dipanggil manusia tu yang mana? Manusia tu sebutan. Bukan manusia tu. Carilah empunya nama manusia tu. Mana manusia tu? Mana yang manusia tu? Adam tu nama. Adam tu nama. Adam. Nama tu sebutan, panggil. Jadi nama? Sebelum jadi nama? Makhluk. Sebelum nama makhluk. Ini bunyi manusia, dah manusia kah? Belum. Manusia itu nama, sebut, panggil. Mana yang manusia tu? Tak tahu kan? Yang merangkak tu sifatnya. Yang merangkak tu af'alnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. A'udzu billah bismillah inna lillah wa inna lillahi illa Allah. La ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur ya hafid ya wakil ya zatul buhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad guru. Ashhadu an la ilaha illallahil ghalib Ali ibni Abi Talib karamullah wajha Nadi Ali Fatimah binti Asyad kulu hamin wa ghamin sayan jali min nurbuat wa yazidukum kuat illa kuwatikum wa la tatawallaw mujrimin wa kul jaa al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.